Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Jadi alhamdulillah pada malam ini seperti mana yang saya janjikan untuk saya bincangkan tentang isu vaksin talqih, yang mana menjadi satu perdebatan di wacana, di televisyen dan di media. Dan saya sebagai pembentang, banyak membentangkan tentang isu vaksin sejak daripada 2015. Kerjasama JAKIM dan juga Kementerian Kesihatan, kita membicarakan tentang isu vaksin ini. Tambahan pula akan keluar tidak lama lagi vaksin yang akan kita katakan meredakan virus corona ini. Sudah tentu akan timbul juga perdebatan, dan bagi saya itu benda yang biasa, perdebatan tentang masalah ataupun qadiyah yang disebut sebagai isu semasa. Kerana isu semasa ini dia memang berhajat kepada jawapan syar'i yang disebut sebagai qadaya muasirah, isu-isu moden kontemporari yang belum ada jawapan yang tuntas. Jadi saya rasa terpanggil sebab banyak persoalan berkenaan dengan ini, dan saya memang terlibat banyak dengan JAKIM dahulu bertahun-tahun, dan juga bersama dengan Kementerian Kesihatan untuk menerangkan tentang kepentingan vaksin, ya. Walaupun isu dia ialah dia datang daripada bahan yang najis. Itu yang menjadi problem dia. Namun sebelum saya menghuraikan tentang hukum najis dan juga penggunaannya dalam ubat, perlu kita ingatkan bahawa perbincangan tentang isu semasa berhajat kepada mereka yang terlibat, mereka yang mendalami syariah dari sudut pelbagai aspek, usul fiqhnya, kaedah fiqhiyahnya, maqasid syariahnya, maqasid syariahnya, fiqhul waqi'nya, realiti yang kita berhadapan dengan data, dengan maklumat, dengan kerjasama daripada pihak hospital dan kajian-kajian daripada saintis. Perlu diambil kira kerana ia melibatkan masa depan sebuah negara dan juga insan itu sendiri dari sudut difa' anin nafsi, penjagaan nyawa ini, ataupun penjagaan anggota badan daripada terkena apa-apa jangkitan kuman yang boleh menyebabkan kadang sampai kepada kerosakan akal, ya, simptom-simptom yang tidak baik. Jadi apabila kita melihat kepada negara yang menolak, ya, sebagian ulama mereka menolak vaksin, kita dapati rakyat mereka begitu teruk, dia punya datanya, pelbagai penyakit menimpa mereka. Dan di Malaysia alhamdulillah, sejak daripada kewajipan ataupun keluasan yang dibuat, suntikan vaksin dibuat kepada kanak-kanak sehingga dewasa, kita dapati pada tahun 2011, ya, tahun 2011 sudah tidak ada penyakit cacar, ya, demam, beguk yang dahulunya kalau kita pergi sekolah ada yang warna birunya, ada yang warna putihnya, yang birunya dia letak nila, dan putihnya dia letak ubat gigi. Namun alhamdulillah dengan kecanggihan sistem yang kajian saintifik yang dibuat, alhamdulillah Allah Subhanahu Wa Taala memberikan keringanan kepada kita. Daripada hasil daripada perubahan ini, mana mungkin syariah menolak satu perkara yang boleh menyelamatkan nyawa dan juga menyelamatkan ekonomi daripada kerugian kematian ataupun rawatan penyakit yang berpanjangan. Jadi syariah ini yang disebut sebagai hakimah, bijaksana, ya, seperti yang disebut oleh Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Syari'atu adlun kulluha wa maslahatun kulluha wa hikmatun kulluha
Wa rahmatun kulluha, syariah itu adalah rahmat, maslahah, hikmah dan juga kita katakan kebijaksanaan, keadilan. Mana mungkin dia memandang remeh terhadap isu ini. Maka kalau kita melihat kepada statement Al-Imam Al-Juwaini rahimahullah dalam kitab Ghiyathul Umam, dia menyebutkan satu kaedah yang sangat penting yang perlu kita ingat bagi mereka yang melaksanakan tugas sebagai mufti, sebagai bahis, sebagai pakar. Beliau menyebutkan dengan kalimah wa amma al-adwiyatu wal aqaqiru faman'u isti'maliha yuaddi ila al-haraji. Ya. Adapun ubat-ubatan yang merawat penyakit ataupun aqaqir, ya, ubat-ubat yang mencegah. Makna dia satu yang merawat penyakit yang sudah ada dan satu lagi mencegah penyakit yang takut ditimpa, yang mutawaqqa. Kita mengharamkan dia, itu membawa kepada bebanan kepada masyarakat. Dan kalau kita tengok konsep al-haraju di dalam kitab al-muwafaqat oleh Asy-Syatibi rahimahullah, al-haraju marfu'un, bebanan kepada umat itu ditolak dan dibuang oleh syariat. Wa ma ja'ala 'alaikum fid din wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min harajin. Allah tidak menjadikan bebanan dalam agama kamu. Sudah tentu keperluan manusia kepada perkara-perkara ini untuk kelangsungan lestari kehidupan, untuk menjaga keutuhan negara sangat penting. Dan kita melihat kepada peristiwa hadis Rasulullah menyuruh sahabat yang ditimpa penyakit misteri sedikit, mereka meminum air kencing unta, dan kita tahu dalam mazhab Syafi'i air kencing unta itu najis. Walaupun di dalam mazhab Maliki dan riwayat daripada Ahmad ibn Hanbal dan sebagian pendapat salaf, ia adalah bersih, dia kotor tapi dia tidak najis, ya. Di sana ada perbezaan najis dan kotor. Itu semua najis adalah kotor, tetapi tidak semua benda kotor adalah najis. Melihat di situ benda yang tidak dijadikan sebagai makanan dan minuman diambil oleh para sahabat untuk merawat penyakit, sudah tentu syariat juga merawat sebelum ditimpa penyakit sebagai ahkam takdiri, ahkam tanzili ataupun ahkam takdir i'ta hukmi al-ma'dum hukm al-mawjud. Kita memberikan benda yang belum ada pada hukum yang ada. Makna dia penyakit tak ada lagi tapi takut ada. So kita takdirkan dia, qaddarna wujudahu. Kerana kebimbangan, kerana wujudnya di sana kebimbangan yang yakin, ya. Dan saya buat misal daripada salah seorang pakar kesihatan yang saya join dengan dia, Datuk Syaharuddin tidak silap saya. Dia bagi satu analogi yang sangat menarik. Mereka yang sound low saya kuatkan sikit. Okey. Setakat ni sound okey tak? Kalau ada komen sound bagi tahu pada saya. Jelas sound? Tuan Suyuti, setakat ni sound okey? Okey semua clear? Sound? Okey. So dia menyebutkan orang yang ambil vaksin ini seolah-olah dia melintasi highway dengan jejantas. So dia punya secure dah tinggi lah. Orang yang tidak ambil vaksin mungkin selamat, tetapi dia macam melintas highway tanpa jejantas. Risiko sangat tinggi. Mungkin dia selamat tapi kadang kena langgak pi. Sebab itu kita bagi perumpamaan itu. Bagi mereka yang tak ambil vaksin, dia makan habatus sauda dan seumpama dengan dia, mungkin selamat, tapi kalau kena, itu problem. Dan timbul pula mereka menganggap vaksin ini adalah perkara yang bercanggah dengan sunnah. Dianggap bukan rawatan sunnah. Ini satu kekeliruan terhadap definisi sunnah. Saya ketika membahaskan isu ini meletakkan definisi rawatan sunnah ialah semua rawatan yang baik, ya, walaupun tidak dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya pinjamkan definisi ini daripada Ibnu Aqil yang mendefinisikan politik ialah satu benda yang mendatangkan maslahah
walaupun tidak dilaksanakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi definisi ini bertepatan dengan maqasidus syariah, bertepatan dengan kita katakan tuntutan daripada manhajiyah yang dibawa oleh al-Islam, yang disebut oleh Al-Quran, yuhillu lahumut tayyibat wa yuharrimu alaihimul khaba'ith. Jadi satu benda yang penting apabila kita mampu memahami kerangka ini dengan baik, saya yakin bahawa mereka yang menolak vaksin itu dapat faham isu pertembungan di antara rawatan moden dengan rawatan sunnah. Sunnah yang sendiri menggalakkan kepada rawatan moden. Dan ini disebutkan oleh ulama. Syekh Qaradawi dalam kitabnya As-Sunnatu Masdaran lil Ma'rifah wal Hadarah mengisbatkan bagaimana Nabi menggalakkan sahabat melakukan eksperimen dan tajribah. Kerana syu'unud dunia atau kita namakan sebagai sunnah wasaid, sunnatul wasail, sunnah yang bersifat wasilah, dia berubah, mutaghayyirah. Dia tidak bersifat sintetik, dia bersifat dia perubahan, menerima perubahan. Jadi membuka ruang di sana yang disebut sebagai maqasidus sukut. Kenapa syariat tidak detailkan dan dia diam, silent, dan memberi ruang kepada pakar-pakar untuk melakukan ijtihadat, untuk dijadikan bahan kajian, dikritik, kemudian diterima dan dipraktikkan, kemudian dikaji semula. Itu perkara yang biasa dalam urusan-urusan dunia. Termasuk dalam hadis yang sahih, Nabi bersabda, antum a'lamu bi amri dunyakum, kamu lebih mengetahui untuk membangunkan dunia kamu. Tetapi dipayung oleh maqasid syariah, dipayung dengan syariah kita, agar tidak merosakkan alam, agar tidak memudaratkan alam. Alam ini maksud dia melibatkan planet dan people. Alam, udara, angin, air dan seumpama dengan dia. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Jadi prinsip-prinsip itu kita jaga dan penggunaannya pada bahan yang tidak mendatangkan kemudaratan. Nah, datang isu kita bawa kepada isu vaksin yang dikatakan najis. Ya, maklumat yang saya terima daripada sebahagian pakar, saya bertanya, memang asalnya dibuat daripada najis tapi sudah diproses sehingga hilang semua sifat-sifat khinzir ataupun najis itu. Nah, di dalam isu ini, kalau mengikut kaedah mazhab Syafi'i yang kita pelajari, al-istihalatu bil ghairi, istihalah dengan sebab masukkan bahan-bahan kimia dan seumpama dengan dia tidak membersihkan dia. Kalau kita mengikut kaedah tersebut, memang kita tidak boleh menggunakan vaksin, memang najis tak dapat dibersihkan. Namun di sana ada mazhab Abu Hanifah dan mazhab-mazhab yang lain yang membenarkan perkara tersebut dan dia boleh membantu kita ke arah kebaikan. Dan apabila kita merujuk kepada pakar, ya, seperti Syekh Al-Allamah Al-Imam Ali Qaradawi bertanya tentang kenapa Syafi'iyah macam tak benarkan, kerana di sana ada satu ketakutan, takut tak berlaku istihalah tammah. Taqawuf tu ada, maksud dia kenapa ulama Syafi'i tak menerima konsep tersebut? Kerana berlaku ketakutan, takut tak berlaku perubahan secara tammah. Ala kulli hal, itu merupakan takwil yang makbul, dan saya berpandangan sudah tentu taklilan ataupun rationation merupakan ijtihad zanni yang boleh menerima perubahan pada dasarnya, dan kita bukan bermakna menyatakan al-Imam Syafi'i salah, mazhab Syafi'i salah, tidak. Kita membicarakan dari skup syariah yang lebih luas bertepatan dengan manhaj Syafi'iyah sendiri, di mana Al-Imam Suyuti rahimahullah menyebutkan dalam kitab yang agungnya Al-Ashbah wan Nadhair, idza ajaza al-faqih ani ta'lili faqala hadha amrun ta'abbudi, apabila sesuatu faqih itu tak mampu untuk memberi ta'lilat, maka dia menyebut ini adalah benda yang tak dapat difikirkan, ta'abbudi. So, kenyataan tersebut memberi ruang kepada kita yang kalau ada kemampuan untuk meneliti ta'lilat yang disebut oleh Al-Imam Ghazali rahimahullah, kalau hukum itu boleh ditaklilkan, itu lebih aula. Disebut dalam kitabnya Al-Mustasfa Al-Ghazali rahimahullah, itu lebih aula sebab aslun ahkam syara'iyah adalah mu'allalah. Ini secara istiqra' yang disebut oleh Al-Imam Syatibi rahimahullah pada muqaddimah maqasidnya dalam kitab Muwafaqat. Makna dia
bila kita meletakkan istihalah bil ghair itu mahal ta'abbudi ataupun dia satu ruang yang tidak menerima perubahan, memang kita tak mampu nak menyediakan satu penyelesaian yang baik untuk masyarakat kita. Dalam masa yang sama, di dalam manhaj fatwa Syafi'iyah, kita ada di sana kaedah-kaedah seperti al-fatwa bi ra'in dha'ifin 'inda al-hajah, apatah lagi hajah ini hajah ammah, yang membolehkan kita boleh bertaklid kepada mazhab Abu Hanifah ketika ada hajah ammah. Dan ini kita buat kajian berpuluh-puluh, mungkin beratus-ratus fatwa ulama Syafi'i yang diambil daripada mazhab yang lain ketika mana ada idza iqtadatil maslahah, bila ada maslahah ammah yang difatwakan oleh mufti yang siqah, oleh badan yang siqah, apatah lagi diambil oleh kerajaan, sudah pasti pendapat yang dhaif ini dikuatkan oleh kerajaan kerana wazifatul hukumah adalah mentarjah di antara pandangan-pandangan ulama. Jadi tidak timbul isu di sana kalau kita mengikut laluan Syafi'i pun akan dapat jalan penyelesaian dia dengan bertaklid ketika mana hajah, man dia bertulia bi syai'in falyuqallid man ajaza. Jadi kalau kita diuji dengan satu perkara, kita ikut mazhab yang mengharuskan. Dengan qawaid ini yang disebut oleh ulama la inkara fi masal ijtihadiyah, tidak ada memfasikkan, tidak ada membid'ahkan, tidak ada mengkafirkan dalam perkara-perkara ijtihadi, al-khuruj min al-khilaf mustahab. Jadi kaedah-kaedah ini menjadikan al-masyaqqah tajlibu taysir, fatwa tidak dianggap sebagai syadz ataupun dhaifah ketika mana mufti-mufti kita berfatwa. JAKIM pun mengeluarkan bayan tentang pengharusan vaksin dengan diawasi oleh KKM dan seumpama dengan dia. Kita rasa tenang hati untuk menerangkan bahawa penggunaan vaksin adalah harus, bahkan dituntut untuk menjaga alam sekitar ini, manusia dan juga alam sekitar, dan dia merupakan boleh sampai kepada wajib sekiranya kemudaratan itu lebih besar. Mana mungkin syariah yang cantik ini membuang benda-benda yang baik, seperti yang disebut oleh Al-Imam Ibn Hazmin rahimahullah, satu benda yang baik, yang bagus takkan nak katakan haram. Jadi bayan ataupun tahlil yang disebut oleh Ibn Hazm itu, walaupun dia menolak illah, menolak qiyas, tapi kita sengaja sebutkan penerangan ataupun taujih, bahasa yang lebih tepat taujih daripada Al-Imam Ibn Hazm itu menepati maqasid syariah dan tidak bercanggah hakikatnya dengan maqasid mazhab Syafi'i rahimahullah yang menyatakan ila dhaqal amru ittasa'. Jadi satu ad-daruratu tubihul mahzurat, dan juga kaedah Ajudan Abdul Salam hajatul ummah ka daruratil fardi, keperluan ummah itu seperti mana fardu darurah kepada individu, kerana kita nak menepis segala kerosakan di muka bumi ini. Jadi secara kesimpulannya, saya ingin menyampaikan kepada tuan-tuan dan puan-puan agar kita tenang jiwa kita, insya-Allah penggunaan vaksin dengan keterapian, dengan manhaj ulama, dengan fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh ramai ulama seperti Syekh Al-Qaradari, Syekh Qaradawi, Dr. Sa'ad Al-Musa Hilali, insya-Allah tidak mengapa dan disokong oleh majlis fatwa di Malaysia, JAKIM dan seumpama dengan dia. Jadi kita harap tak ada suara-suara yang macam menentang. Tak nak guna tu hak dia lah. Saya tak nak bahas dia tak nak guna, tetapi janganlah kita membuat satu aliran yang anti kepada keputusan ini kerana benda yang baik. Okey, saya rasa setakat itu saja cukup untuk menerangkan bahawa penggunaan vaksin itu insya-Allah harus menepati dengan maqasid syariah, tidak bercanggah dengan qawaid mazhab Syafi'i, insya-Allah dengan kaedah-kaedah yang kita kemukakan, maka kita boleh terangkan kepada masyarakat. InsyaAllah bila sampai nanti vaksin, kita pakat-pakat pergi hospital atau klinik untuk dapatkan suntikan, kerana penjagaan hifzu al-anfus itu sangat penting. Maka benda-benda yang mungkin dianggap najis itu benda yang kecil apabila berhadapan dengan nyawa. Kata ulama, hifzul muhjah muqaddamun ala hifzi al-muru'ah. Ya, menjaga nyawa itu lebih penting daripada menjaga muruah seperti najis, pengharaman najis dan seumpama dengan dia. So setakat ini dulu. Saya nanti insya-Allah kalau saya ada masa, saya akan menerangkan tentang isu berkenaan dengan polemik corona, tentang ta'arud maqasid nak jaga nyawa ke ekonomi,
Saya dah punya pandangan yang baru. Mudah-mudahan ada masa untuk saya terangkan kepada masyarakat supaya mungkin kerajaan boleh ambil pandangan ini untuk melihat kepada pembinaan negara yang lebih baik. Jadi kalau ada soalan, saya buka dalam masa 2-3 minit untuk saya jawab. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa a'la. Kalau tak ada apa-apa, insya-Allah tolong share bayan ini. Minta tuan share supaya benda ni penting, sebab saya diminta juga diulas tentang perkara ni. Saya letak di FB saya. Jadi tuan-tuan boleh share penerangan tentang pengharusan vaksin, insya-Allah. Mudah-mudahan mendapat manfaat dan memberi ketenangan kepada masyarakat. Saya ucap terima kasih kepada semua. Minta tolong share dan sebagainya. Sekian dahulu. Assalamualaikum. Ada soalan? Okey. Ya, golongan ini golongan yang mengecewakan kita lah, kerana mereka bertentangan dengan manhaj sunnah nabawiyah, manhaj maqasid syariah, dan bertentangan dengan keperluan semasa. Jadi amat mengecewakan kita. Masih ada soalan lagi? Okey, insya-Allah mudah-mudahan Allah Taala bagi saya masa untuk membuat lagi ulasan-ulasan fiqh, ulasan-ulasan fiqh waqi', fiqh al-asri pada masa-masa akan datang. InsyaAllah sekian dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.